Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kita sambung kitab Uqudul Lujain muka surat 7. Muka surat 7, 10 baris daripada bawah. Dalil yang menunjukkan kepada hal ini, hal apa tu? Hal ketaatan isteri terhadap suami dia. Ialah apa yang diceritakan, diriwayatkan bahawa seorang Badawi, bahasa Arab dia kata A'rabi, Arab asli ya. Kan? Kalau kita senang sebut, oh ni orang Arab asli, kita pun ada Melayu asli, Arab Badawi. Telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia berkata, engkau telah menyeru sekalian manusia kepada Allah Ta'ala dan aku tiada mempercayai engkau. Dia kata, aku tak beriman kepada kamu wahai Muhammad. Hang serulah orang masuk Islam, aku tak percaya punya. Dan tiada membenarkan engkau melainkan dengan mukjizat. Tunjuk mukjizat dulu yang kau dapat perlihatkannya kepada aku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi bersabda kepadanya, Nabi sebut pada dia, apakah yang kau mahu? Maka ia berkata, engkau suruhkan pohon korma yang sudah kering itu datang kepada aku. Suruh pokok korma yang kering, yang dah mati, mai kepada Arab Badawi tu. Oh, hebat sungguhlah dia tu kan. Tak apa, kita tengok apa yang berlaku. Kebetulannya di hadapan mereka ada satu pohon korma yang sudah lama kering. Maksudnya pokok korma dah mati dah. Kan? Dah mati dah, tak berbuah lama. Daun pun semua kering, tinggal berapa pelepah saja lagi, contoh kan. Pokok kita nampak macam dah tak ada harapan nak pulih, kita kata. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Arab Badawi itu, pergi dan katalah kepadanya hampir sendiri. Dia suruh Nabi sebut, abang kat pokok korma tu mai ke dia. Nabi kata apa? Hampir sendiri. Kan? Suruh ke dia bahawa Muhammad yang memanggilmu. Kan Nabi tak mau buat, tapi Nabi nak tunjuk mukjizat di samping nak bagi Arab Badawi ni faham, hangkah yang lebih besar, akukah yang lebih besar. Kan? Panggil mai ke dia padahal nak tengok mukjizat Nabi. Lah ni pi ke dia, habaq ke dia, aku panggil dia. Begitu. Maka Arab Badawi itu pergi lalu berkata, wahai pohon korma. Ni kat sini pun kita dah nampak apa dia. Nabi nak ajak dia. Nabi nak ajak dia lah. Aku nak kenal Muhammad, aku yang terkena. Begitu kan. Pokok korma dah mati. Dia suruh Nabi pi habaq dekat pokok korma tu. Tapi apa yang Nabi buat? Apa yang berlaku? Nabi suruh Arab Badawi pergi sendiri kat pokok korma tu. Jadi seganlah dia, malu orang duk tengok kan. Pergi duk sembang dengan pokok korma. Wahai pohon korma, perkenankanlah Muhammad. Mau tak mau dia kena buat juga. Itu syarat Nabi. Sesungguhnya ia memanggilmu.
maka pohon korma itu bergerak-gerak ke kanan lalu tercabut akarnya dan bergerak-gerak ke kiri lalu tercabut akarnya. Lalu ia datang dalam keadaan demikian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan macam pokok korma berjalan, tapi mana bisa kita tengok pokok korma berjalan? Kan? Kalau tengok budak boleh, okey, budak lah, tak tih kan. Main kat kita, anak kita yang mula-mula duk boleh berjalan tu, nak cucu kita kan. Mangkit rebah. Jalan tak tih, macam tu lah. Ni pokok korma sendiri yang berjalan menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah hampir kepadanya, ia memanggil serta mengucapkan, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Waalaikumsalam. Maka Badawi itu berkata, Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Dalam kisah ni, Arab Badawi ni dia tak masuk Islam lagi. Kan? Pada awal dia kata apa dia? Serulah, dakwahlah. Aku takkan masuk punya. Selagi aku tak lihat mukjizat. Tak apa. Inilah mukjizatnya. Bukan sakat dia mai ke Nabi bersuara. Pokok korma yang dah mati tu bersuara bagi salam ke Nabi. Masuk Islam teruslah dia. Terus dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadanya, memadailah bagi engkau yang ini. Maksudnya mukjizat ni dah cukup dah. Kan? Tak perlu lagi kamu minta mukjizat yang lain. Maka Badawi itu pun menjawab, cukup. Kemudian Nabi SAW menyuruh pohon korma itu kembali kepada tempatnya. Lalu Arab Badawi itu pun berkata, wahai Rasulullah, aku telah meminta kepadamu satu mukjizat yang orang lain selain daripada aku tak pernah minta pun. Maka perkenankanlah daku dengan mengizinkan daku sujud setiap selepas sembahyang. Sujud kepada Nabi, maksud dia. Maka sabda Nabi SAW, tiada harus sujud bagi yang selain daripada Allah Ta'ala, dan jikalau harus bagi seorang itu sujud bagi selain daripada Allah Ta'ala, nescaya aku menyuruh sekalian perempuan, maksudnya para isteri, sujud bagi suami mereka kerana membesarkan hak suami. Kalau boleh, tapi tak boleh. Kalau boleh, maksudnya makam suami itu teramat hebat. Sehingga diperintahkan si isteri sujud kepada suami dia. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Suka saya membaca riwayat yang ada dalam beberapa kitab, riwayat tentang ni juga, iaitu sebuah hadis. Kita lihat ada persamaan ataupun tak. Kita lihat, iaitu daripada Ibnu Buraidah, daripada ayahanda Buraidah radhiyallahu anhuma qala. Sebab di sini tak ada matan hadis. Tuan-tuan ada kitab boleh tengok, bahasa Arab tu tak ada. Tapi kita dapat riwayat yang serupa tapi mungkin berbeza. Baik, kita baca. Jaa a'rabiyyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal. Serupa tadilah juga. Arab Badawi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni qad aslamtu. Ini agak beza. Dia kata apa? Aku telah memeluk Islam. Tadi kita baca, aku tak masuk punya.
Tunjuk dulu. Tunjuk terus dia mengucap. Tapi yang ni, aku telah memeluk Islam, fa'arini syai'an azdad bihi yaqinan. Tunjukkanlah kepada aku suatu, maksud dia nak mukjizat tu. Tunjuk kat dia mukjizat supaya dia bertambah yakin. Qala, Nabi tanya kepada dia, mallazi turid? Apa yang kamu mahu? Qala, dia jawab, ud'u tilka syajarata falta'tika. Panggil tu pokok tu. Kat depan kita ada satu pokok tu. Supaya pokok itu datang kepada kamu. Beza kat situ. Apa beza dia? Beza dia suruh Nabi, betul lah. Tapi yang kita baca tadi, suruh pokok kurma yang kering mai kepada dia. Dia tu orang Badawi tu. Tapi sini beza. Supaya pokok tu mai kepada Nabi. Nampak kan? Ada dua tempat dah yang berbeza. Yang mula kita baca dalam kitab kita ni, dia tak masuk Islam lagi. Ini dah masuk. Mai ke dia. Tak, yang ni kata mai ke Nabi. Qala, maka Nabi kata kepada dia, izhab fad'uha. Hang sendiri pi. Bagi tahu kepada dia macam tu. Kan? Begitu. Sama ayat tu. Qala fa'ataha al-a'rabi. Maka berkata perawi hadis, Arab Badawi itu pun pilah kepada pokok kurma yang sudah mati tu. Faqala ajibi Rasulullah. Pilah. Rasulullah telah panggil kamu, sahut seruan baginda tersebut. Qala famalat ala janibin. Maka dia pun pokok tadilah bergerak daripada jawanibiha, daripada dua rusuk dia, kanan kiri begitu. Wa qata'at uruqaha, maka terputih-putihlah segala akar-akar pokok tersebut. Serupa juga kan yang kita baca tadi tu. Thumma malat ala janibil akhar, kemudian dia sengit pula dekat pihak yang lain. Fa qata'at uruqaha, maka terpotonglah akar-akar sebelah situ pula. Thumma aqbalat an uruqiha wa furu'iha mughbarrah. Maka apabila dah tercabut semua akar dia, maka dia bergerak ke hadapan. Faqalat alaikassalam ya Rasulullah. Bila berdepan dengan Nabi, maka pokok tu tadi kata alaikassalam ya Rasulullah. Tak apalah. Lafaz salam yang agak berbeza. Dalam kitab kita ni, dia bunyi macam mana? Dia bunyi assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka, yani alaikassalam ya Rasulullah. Ni pun bagi juga untuk kita. Sebagai tambah ilmu. Bolehlah kita nak bagi salam kat kawan kita kan. Alaikumussalam. Biasanya Assalamualaikum. Tambik yang belakang tak depan. Kita kata apa? Alaikumussalam. Wahai sahabatku. Dia pun jawab yang sama juga. Waalaikumsalam. Begitu. Maka bila berdepan dengan Nabi, maka dia bagi salam ke Nabi. Qala, berkatalah perawi hadis ini, faqala al-a'rabi, lantas Arab Badawi itu kata, hasbi hasbi ya Rasulullah. Cukup ini sebagai bukti kebenaran kamu, supaya aku ni bertambah yakin dengan Islam yang aku telah peluk ini. Faqala laha, maka Nabi kata kepada pokok tersebut, irji'i, kembali kamu ke tempat kamu. Faraja'at fahamat ala uruqiha, dan sebagainya. Baik tuan-tuan, ni hadis ni agak panjang juga. Jadi riwayat mana yang kitab ini petik? Itu kan soalan kita kan. Yang kita petik ini adalah satu kitab yang disusun oleh
Ibnu Muqri. Ibnu Muqri, kitab dia Rukhsah bi Taqbil Yad, iaitu kebolehan atau kebenaran mencium tangan. Dia dalil dia, dan kitab dia ada dalil dia. Ni kita cium tangan orang, kita salam, kita cium, apa dalil dia Umi yang ni? Dia Umi ni. Dah agak panjang sikit lah. Hadis ini. Sehingga dia kata apa dia? Ya Rasulullah, i'zan li an uqabbila ra'saka wa rijlaka. Izinkan aku untuk aku mencium kepalamu dan juga kakimu. Fa'azina lahu. Nabi pun izinkan. Kemudian dia kata, wahai Rasulullah, izinkan kepada aku untuk aku sujud kepadamu. Yang ni Nabi tak bagi. Ancium kepala aku boleh. Ancium kaki aku boleh. Sujud tak boleh. Nabi kata apa? La yasjudu ahadun li ahadin. Tak boleh hamba sujud kepada hamba yang lain. Walau amartu ahadan an yasjuda li ahadin. Kalaupun aku diperintah untuk manusia sujud kepada manusia, la amartul mar'ata tasjudu li zawjiha. Nescaya aku akan suruh isteri sujud kepada suami dia. Li'azami haqqihi 'alaiha, betapa besarnya hak suami ke atas isteri dia. Baik. Jadi dua kisah yang serupa tapi berbeza. Kan? Tapi berbeza. Yang ni dia tak masuk Islam lagi, lepas tunjuk mukjizat dia masuk Islam. Yang ni sudah masuk, hanya dia nak tambah keyakinan dia. Maka Nabi pun tunjuk. Isu yang sama apa dia? Besarnya kedudukan suami. Sehingga sekiranya kalau boleh sujud kepada manusia, isteri akan sujud kepada suami dia. Anak kepada Sa'id bin Musayyib. Sa'id Musayyib ni dia adalah penghulu tabi'in. Anak perempuan dia pernah kata apa dia? Kami kalau nak bercakap dengan suami-suami kami, maka kami akan bercakap sebagaimana bercakapnya hamba dengan tuan. Seperti bercakapnya rakyat kepada rajanya. Penuh hormat. Ni generasi para salihin, generasi tabi'in, tabi'in salafus soleh. Dia pun ni hebat. Ra'i sungguh-sungguh suami dia, Pak. Kalau suami dia kata, jangan tidur lagi, tunggu aku balik, dia pun tak akan tidur. Sampai suami dia balik. Kenapa? Kerana kedudukan isteri terhadap suami dia seperti mana hamba dengan tuan. Itu yang dilakukan di kalangan tabi'in. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kembali kita kepada riwayat yang kita baca ni. Maka sama ada kita nak pegang kepada riwayat berkaitan dengan Arab Badawi, dia dah masuk Islam ikut kisah tadi. Atau di sini dia tak masuk lagi, tunjuk mukjizat lepas pada tu baru dia masuk. Tapi isu yang sama apa dia? Iaitu kedudukan suami amat besar makam dia apabila berhadapan, apabila ianya berumah tangga, dia memiliki isteri, apatah lagi kalau berhadapan dengan isteri dia. Kemudian kita lihat pada muka surat 9. Maka Rasulullah SAW mendahulukan hak suami ke atas seorang isteri, hingga mendahulukan hak kedua ibu bapanya, seperti yang datang pada fasal galakkan meraihkan bagi hak kedua ibu bapa dan suaminya menurut apa yang baik. Maksudnya apa dia? Ada bab yang khusus akan membicarakan masalah ini. Ada fasal yang akan dibentangkan selepas pada ini.
Cumanya menurut apa yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar berkaitan dengan hak kepada ibu bapa didahulukan ataupun kepada suami dia. Ini riwayat daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahawa ia keluar beserta para sahabatnya, tiba-tiba ia melihat seorang perempuan menanggung orang tuanya di atas belakangnya. Dia tak orang tua dia di belakang dia. Siapa ni? Orang perempuan. Bawa. Dia kok-kok ayah dia agak. Sini dia kata orang tuanya. Dalam riwayat yang lain, dia bawa ayah dia. Maka Sayyidina Umar bertanya kepadanya, kenapa terjadi bebanan yang begini? Awak sampai teruk macam ni. Hang tu perempuan. Bawa ni siapa dia pula ni di belakang hang? Maka perempuan itu menjawab, wahai Amirul Mukminin, sebenarnya ia bapakku. Kat sini baru jelas. Dia bawa mak dia ke? Dia bawa ayah dia ke? Dia sebut orang tua. Sini lebih jelas. Sebenarnya ni yang duduk kat belakang saya ni ayah saya. Ia telah menjadi seperti kanak-kanak. Antara dia faktor umur. Faktor umur. Antara dia. Ataupun kerana sakit tertentu. Tarik, ingat orang tua tak kena tarik. Begitu. Tiba-tiba ada masalah mental dia. Jadi macamlah budak-budak, macam kanak-kanak. Atau faktor umur sehingga sampai ke tahap nyanyuk. Maka jadilah macam budak-budak. Seketika ia ingin sesuatu dan seketika pula ia ingin bermain-main tanah. Seperti kanak-kanak kecil bermain. Saat-saat dia nak sesuatu, menjerit-menjerit. Oh, jenuhlah pergi cari apa yang dia mau. Selagi tak dapat tu, duk bunyi itulah. Duk bunyi itulah. Macam budak-budak ni. Tapi mungkin tak semua budak-budak. Saya ustaz, anak saya ni tak ada apa pun. Bagi ambil, tak bagi senyap. Bagus macam tu. Tapi biasa ni, kalau dia nak ayam, lagi tak bagi, bagilah dua-dua, bagilah biskut ke roti ke, bagi robot ke, duk sebut tu. Ayah. Begitulah contoh. Jadi ayah dia macam tu. Saat-saat dia minta tanah pula. Seketika ia minta makanan. Dan seketika ia minta minuman. Tapi kena pandai juga. Nak kata nyanyuk apa ni, dia pandai. Minta ayam. Minta ayam. Bagi apa pun tak betul. Silap sebut kot, bagi makanan. Lagi dia tak mau. Tunjuk depan dia macam-macam. Yang ni, oh dia tunjuk. Wih, dia nak Pepsi rupanya. Kan? Jenuhlah kita macam tu. Tak apalah, sabar. Tu cerita ni, orang perempuan ni, sabar dengan karenah ayah dia. Minta ni sebagainya. Maka setiap kali aku tiada di sampingnya, ia memanggil aku dengan keadaan yang membosankan. Menjerit, meraung, habis jiran-jiran pakat tengok. Kan? Contohlah kita tambahlah sikit kat situ ayat tu. Kan? Sampai dia kata mulut sungguh. Panggil, sebab tu tak boleh berengang. Dengan ayah dia sentiasa, pergi mana pun dia bawa ayah dia. Kau tak bawa. Panggil tu. Maka aku menanggungnya atas belakangku ke mana jua aku pergi. Hingga apabila ia ingin suatu, nescaya aku berikan dia. Dapat anak macam ni bagus. Lega. Yang kita duk baca, yang kita duk dengar, yang kita tahu lah ni macam-macam. Elok-elok pun dia sepak ayah dia. Terajang mak dia. Kelak leher ayah dia. Tu cerita sungguh. Kerat tangan ayah dia. Tolak mak dia jatuh gaung. Bukan cerita luar negara tu.
Carilah tahun bila. Kat mana tu? Negeri mana? Teruk. Kan? Yang dulu, minta-minta tak bagi. Tak kat kumbahan najis belakang rumah dia. Orang lalu kan berbusuk apa, lubang tik tu. Dia perosok mak dia dalam tu. Tambah kalau macam ni lagilah. Kan, buat menyemak aku nak bawa sana sini, tak pasal. Dan jikalau aku tiada dapati, maka aku berikannya suatu benda. Bawa ayah dia pergi ke mana? Apabila ia inginkan suatu, aku berikan kepada dia. Dan jikalau aku tiada dapati, cari tak jumpa, apa ayah dia nak, tak dapat, maka aku berikan dia suatu benda yang lain pula. Demikianlah keadaannya. Dia nak, contoh kan, nak makan, bagi laksa. Tak mau. Nampak? Cari bihun pula, tak mau. Suka Maggi kot, tak mau. Tanya dia tak jawab. Nak makan apa? Nak makan. Last sekali, apa balik? Dengar retah-retah pun dia telan sekali. Dia tak dan kita nak cukup tangan dia telan sekali. Apa dia nak yang ni? Hari lain pula. Tak cari apa dah. Apa balik? Bagi. Tak mau pula. Apa ni? Rupanya ikan 3 rasa. Kalau yang tu berat. Sungguh. Dia minta daripada pukul 7 pagi, 7 petang. Baru betul. Tak apa. Syurga tu Allah bagi kat kita, sabar. Demikianlah keadaannya. Maka Sayyidina Umar merasa hairan. Kagum lah masuk tu. Kagum. Hebat sungguh. Ya Allah. Kalau macam kita kan. Kalau ada anak lagi lah. Begitu kan. Kan nak buat menantu. Kan? Kalaulah aku masih sihat. Siapa ke dia? Siapa tak mau macam tu? Hebat. Esok kalau aku sakit, dia akan buat macam tu kat aku. Nak cari macam tu mana ada? Ada macam tu kat sini? Sanggup kok sana sini. Orang lelaki pun tak sanggup, ni perempuan. Lalu berkata kepada para sahabatnya, adakah kamu tahu bahawa perempuan ini telah mendatangkan hak bapaknya? Maka mereka menjawab, para sahabat menjawab, benar wahai Amirul Mukminin. Sayyidina Umar kagum, sahabat-sahabat pun kagum, tak pernah jumpa muslimat macam ni. Siap dengan tudung, dengan purdah, dengan jubah stokin, koko ayah. Sana sini. Tak gamak kita. Benar wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya dia telah melaksanakan hak kepada ayah dia. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata, aku pun akan berkata seperti demikian juga. Aku pun macam itulah jawapan dia. Sesungguhnya ia telah menunaikan tanggungjawabnya serta berziyadah pula. Berziyadah. Bukan berziarah. Beza. Ustaz sama Ustaz. Sama apa ziarah. Ziyadah bahasa Arab tambah. Ziyadah. Maksudnya tambah lagi. Kira jasa dia kepada ayah dia, dia balas dah jasa dan dia tambah lagi. Ziarah, kalau ziarah maksud dia lain. Kemarin kita ziarah ulama. Esok hampa nak ziarah siapa pula? Ziarah, berkunjung. Tapi yang ni ziyadah. Maksud tambah khidmat kepada ayah dia. Itu yang Sayyidina Umar sebut. Maka jawab perempuan tu dengar perbualan antara Sayyidina Umar dengan para sahabat.
Perempuan tu dengar. Apa perempuan tu jawab? Engkau tersalah wahai Amirul Mukminin. Tak betul tu. Tak betul. Ni perempuan ikhlas, orang ikhlas jawab macam tu lah. Nak tahu ikhlas ni contoh kalau dia sebut benda tu ikhlas. Kalau tak ikhlas apa dia? Kalau tak ikhlas, saya lama dah rasa macam nak terajang. Itu tak ikhlas langsung lah. Tapi nak terajang dia pasal apa? Dia dah teruk. Tak apa ingat. Kan? Orang yang uzur. Atau dia kata apa dah? Dia kata betul. Memang saya rasa macam itulah jawapan Amirul Mukminin. Itu pun tak kena. Perempuan ni betul-betul ikhlas. Dia kata apa? Dia kata itu jawapan yang tak betul sama sekali. Tak benar sama sekali. Kerana aku belum lagi membayar haknya. Nampak? Orang mengaji dia faham sampai ke tahap tu. Dia buat kerja dia tapi kalau fikir balik kan, dia ni kan, asbab daripada siapa? Macam mana dia boleh ada di muka bumi ini kalau tanpa ayah dia? Jadi pengorbanan yang dia lakukan tu serupa tak? Dengan sebab ayah dia. Kelahiran dia tu disebabkan ayah dia. Maka dia kata aku tak bayar lagi hak ayah dia. Iaitu bapa aku itu telah memelihara aku. Sebab kelahiran aku. Kemudian dia jaga aku, membesarkan aku. Lagi kalau kita tambah macam kita ni, bawa kita pergi mengaji, susah payah, tak cukup duit pendaftaran, jual rebau. Itu kalau mengaji, sambung mengaji lah. Sekat mengaji sekolah rendah ni tak jual rebau. Kan? Bolehlah, golok 2-3 biji tu, pergi jual. Sambung sekolah menengah kan begitu. Kalau macam tu, lagilah besar jasa orang tua kita. Kalau pengorbanan sampai ke tahap itu. Sekolah rendah, sekolah menengah, sambung mengaji. Masa kita sakit, ayah kita tunggu, tak pergi kerja, tunggu kat wad. Giliak-giliak dengan mak. Kalau macam tu, besar pengorbanan orang tua kita. Sini dia kata apa dia? Ayah aku memelihara aku. Dia telah melakukan segala usaha untukku. Dan berkhidmat kepada aku serta mencita-cita kehidupan aku. Dan tidak ingin kematian aku. Dia jaga sungguh-sungguh. Aku nak dia, aku tahulah. Cita-cita. Dia duk habaq berapa kali. Masa dia ingat dulu. Lah dah nyanyuk lah. Dia kata apa? Dia kata kalau ayah sihat, ayah nak bagi hang sambung. Bukan sakat. Degree tu. Kena hang master, aku nak hang PhD. Elok-elok habaq, esok tak apa sihat. Macam tu kan, contoh. Lagi dia tak fikir untuk kematian anak dia. Dia duk sebut ni, hang esok bila ada anak, bila ada cucu, bila ada kerja, tak sembang bab mati. Kan? Tapi kita yang bela orang tua kita tu duk nampak kubur ke dia. Kan? Tiap-tiap hari sembang dengan ayah. Ayah, bila nak padam ayah? Kan? Nyusah aku. Aku paksa kok hang sana sini. Sedangkan aku berkhidmat untuknya dan berusaha bagi memeliharakannya. Betul, seperti yang kamu lihat. Akan tetapi aku mencita-cita kematiannya. Maksudnya apa dia? Bukan dia ni teruk sampai macam tu. Kan? Tapi orang tua, kan? Takkan dia nak jadi muda. Kalau kita akan bertambah, insya-Allah lah, ikut segi kebiasaan, adat dia. Kita ni membesar, betul lah. Dan hidup mati itu atas kehendak Allah, muda pun mati. Dan, tapi kita yang muda ni, insya-Allah duk sembang bab-bab yang ke depan lah. Habis tu esok insya-Allah kerja sat, beli rumah.
Kerja sat, beli motor dulu ke apa ke itu. Orang dah tak larat dah, bukan nak sembang bab tu. Kawan nak beli kereta jenis apa? Cucu pun tak apa nampak dah. Kan begitu. Jadi dia kata macam mana nak sama, nak hebat lebih pada tu, sedangkan aku duk ingat tentang kematian ayah aku. Duk bawa sana sini apa semua, kalau kata dia tak ada, nak tak kat mana, nak panggil siapa, nak simpan duit sikit, abang kapan dia, begitu. Tak ada lah dia nak fikir tentang ayah dia esok nak sambung universiti mana. Universiti apa, lah pun nampak tak larat dah. Dia begitu. Maka inilah jawapan yang cukup menarik daripada seorang anak yang taat kepada orang tua dia. Jaga ayah dia sehingga dia korbankan diri dia. Sampai dia tak kahwin. Nak kahwin. Kalau aku kahwin, siapa nak jaga orang tua ni? Bolehkah laki aku nak jaga orang tua ni macam aku jaga dia lah ni? Dia korban diri dia. InsyaAllah. Tangguh untuk laluan kepada azan. Allah. Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita sekarang berada pada bulan Rajab. Hati-hati dengan amalan yang ada pada bulan Rajab. Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab dia Tabyinul Ajab, muka surat 23, kata dia tidak ada dalil pun tentang kelebihan bulan Rajab, tentang puasanya atau hari-hari tertentu yang dituntut berpuasa
dan tidak juga berkaitan dengan qiyam, iaitu sembahyang malam yang dikhususkan pada bulan Rajab. Tidak ada. Dan siapa pun tidak boleh untuk mendakwa atau melakukan hujah tentang amalan-amalan tersebut. Dalam kitab dia, Tabyinul Ajab. Kitab Tabyinul Ajab. Baik. Oleh kerana itu, sekiranya kalau datang maklumat-maklumat berkaitan dengan bulan Rajab ini, kita kena semak dulu. Kena semak dulu, kan, apakah ianya benar ataupun tidak. Kalau tidak, kita sandang terus kepada perkataan orang tersebut dan kita sekali sebut hujah yang disebut oleh Imam Ibn Hajar ini. Seperti mana ada satu perkataan yang disebut dalam kitab Lataiful Ma'arif Ibn Rajab, muka surat 134, Qais bin Abbad, dia seorang tabi'in, nama dia Qais bin Abbad. Dia kata apa dia? Dia kata, tidak ada satu pun daripada bulan-bulan haram yang tidak ada kelebihan pada hari yang ke-10-nya. Kalau bulan-bulan haram, bulan Muharram, okay, 10 Muharram, memang ada kelebihan dia besar. Ashura. Kemudian Zulhijjah, 10 Zulhijjah, Raya. Walayalin Ashar, itu dalil Quran. Kemudian oleh kerana dua ini kelebihannya ada pada hari yang ke-10, maka bagi dia tu siapa dia? Qais bin Abbad. Maka bagi dia serupa juga pada hari yang ke-10 Rajab. Dan Zulqa'dah, satu lagi bulan haram, Zulqa'dah, serupa dengan bulan Rajab. Dia kata, itu maklumat daripada dia. Dan dia ini generasi tabi'in. Zaman Nabi tak anggap 10 Rajab sebagai hari yang cukup beruntung. Zaman sahabat pun tidak. Mai zaman dia, maka kerana itu ulama letakkan pendapat dia ni dalam kedudukan amalan yang terlarang. Pasal dia tidak bersumber kepada dalil yang sahih, yang jelas daripada Nabi. Hanya kita sebut ni amalan dia. Jadi sekarang ni bila sampai kita pada hari yang ke-10 Rajab, jangan sangat kita berdalil dengan pendapat dia. Jangan sangat kita berdalil, kita dalil kepada hadis-hadis yang jelas. Kan? Kalau hadis yang kita kata lemah sekalipun tak apa, untuk fadilan aman. Tapi ini pendapat daripada dia secara peribadi. Dan kerana pendapat peribadi dia, maka ditolak oleh kebanyakan ulama. Bila 10 Rajab ini, esok. Lah ni, ada yang buat TikTok, macam-macam lah video pendek dan sebagainya tentang kelebihan esok bermula daripada malam ni. Apa kata apa dia? Tuan-tuan, hari ni Ahad, malam Isnin, 9, malam 10 adalah malam pengampunan. Ini tidak sabit daripada mana-mana riwayat. Tidak sabit. Hanya kait dengan pendapat Qais bin Abbad. Jadi dalam bulan Rajab ini, apa yang perlu kita lakukan kerana dia bulan haram, maka jangan bersengketa, jangan putus hubungan silaturahim. Kiranya buat baik. Jangan buat khurafat, jangan syirik, jangan damai, jangan bergaduh, rajin mengaji, buang sifat-sifat malas ke semua. Kita buat apa dia? Menjurus kepada sifat-sifat mahmudah pada bulan ni. Jangan buat sifat-sifat mazmumah. Begitu. Jadi pada bulan ni kalau kita lihat seperti pada dalil
dalam kitab Ibnu Abi Syaibah, dan sanad riwayat ini adalah sahih, daripada Khadasyah bin Al-Hur. Kata dia, ra'aitu, aku melihat Umar bin Al-Khattab yadribu akufan nas. Sayyidina Umar Al-Khattab pukul tangan-tangan orang pada bulan Rajab, fi Rajabin, hatta yada'uha fil jifan, supaya mereka letakkan tangan-tangan mereka pada hidangan. Wa yaqul kulu fa innama huwa syahrun kana yu'azzimuhu ahlul jahiliyah. Makanlah. Kenapa kamu lihat sahaja? Makanlah. Kerana bulan ini bulan yang diagung-agungkan masyarakat jahiliyah. Kita bukan jahiliyah dah. Jadi bulan ni kalau ada kenduri, jangan tak pi. Dah sampai jangan tak makan dengan alasan puasa sunat. Dia bertentangan dengan syariat. Kita tahu bulan ni ramai orang puasa. Timbul-timbul Rajab rajin puasa. Pada kawan dia buat kenduri, tak kira lah doa selamat ke. Tambah kalau kenduri kahwin. Tapi saya puasa. Puasa lah. Qadha tak apa. Tapi kalau boleh qadha, kita tangguhkan sah, sebab ni kenduri kahwin. Kita utamakan. Jadi nak cari juga alasan untuk nak membolehkan dia puasa, sedangkan ni bulan Rajab. Bulan Rajab, apabila ada undangan kenduri, kalau kita ada kemampuan, kita buat kenduri. Ni bulan Rajab. Bulan yang dituntut sangat puasa sunat nanti. Bulan apa? Bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Ada seorang yang tak makan depan Sayyidina Umar Al-Khattab. Siapa kamu tak makan? Saya puasa. Kamu puasa bulan ni? Marah Sayyidina Umar. Kamu puasa? Ingat bagus bulan ni, bulan puasa. Bukan bulan puasa bulan ni. Sayyidina Umar pegang tangan dia, letak dekat pinggan Sayyidina Umar. Jamah, makan aku nak tengok. Nampak? Ini sunnah yang Nabi pesan. Sunnah aku dan sunnah Khulafa Ar-Rashidin. Sunnah Khulafa Ar-Rashidin. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Oleh kerana itu, hati-hati dengan amalan yang dilakukan secara khusus pada bulan ini. Kalau nak puasa esok hari Senin, puasa sunat, silakan. Bukan kerana aku nak puasa sempena 10. Itu tak kena. Sopa macam baru ni, puasa sempena 1 Rajab. Tidak ada puasa sempena 1 Rajab. Kena pula hari itu puasa 1 Rajab jatuh hari Sabtu. Sedangkan apa hukum puasa hari Sabtu? Kalau tak kait dengan Jumaat, kalau tak kait dengan Ahad, siapa pula? Ni senarai puasa sunat, ambil mana? 1 Rajab bukan dalam senarai puasa sunat. Jadi dia jatuh pada hari yang dimakruhkan puasa, tak sah puasa. Kan nak puasa boleh, tapi kembang. Begitu. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Adapun riwayat yang seterusnya agak panjang daripada Imam Ahmad bin Hanbal. InsyaAllah kita tangguh dahulu riwayat yang panjang ini. Sebab kalau kita baca dalil dia ni pun agak memakan masa. Apatah lagi kalau kita nak membaca terjemahan dia. Lebih bagus riwayat ini yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. InsyaAllah nanti kita sambung muka surat 10. Baris yang ke-7 daripada atas. Imam Ahmad telah mengeluarkan satu hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. InsyaAllah setakat itu sahaja.
Yang benar itu daripada Allah Ta'ala. Silap kurang saya, kita tangguh dengan tasbih kafar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi